kawasan tersebut ialah di Sabah ialah Sandakan, Papar dan Tuaran, serta satu di Selangor iaitu di Kelang. Melihat kepada peningkatan kes COVID-19 di kawasan-kawasan tersebut, maka mesyuarat khas hari ini, mesyuarat khas MKN hari ini, sidang khas MKN hari ini telah bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di 4 kawasan tersebut bermula pada 9 Oktober 2020. Saya ulangi, di Sabah, Sandakan, Papar dan Tuaran, satu di Selangor iaitu di Kelang. Pelaksanaan PKPB ini bagi membendung jangkitan dan penularan COVID-19 dalam daerah tersebut serta membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan sepanjang tempoh 14 hari. Pergerakan keluar masuk ke kawasan tersebut dan dari kawasan tersebut adalah tidak dibenarkan. Okey, apa yang anda saksikan sebentar tadi itu adalah sedikit kami potong khas untuk anda yang mungkin terlepas untuk mengikuti perkembangan sidang media yang dijalankan secara maya oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mana mengatakan kerajaan bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB di 4 kawasan iaitu Sandakan, Papar dan Tuaran di Sabah dan satu lagi Kelang, Selangor bermula 9 Oktober 2020 susulan naiknya kes di kawasan-kawasan yang dinyatakan itu dan juga diklasifikasikan sebagai zon merah. Zon merah itu menandakan 40 kes ke atas. Okey, saya pasti rakan-rakan saya di bilik berita sedang bertungkus lumus untuk menyediakan dan juga menyiapkan artikel penuh dan untuk bahan bacaan anda lah di astroawani.com dan pastinya di buletin Awani selepas ni dan juga Awani 745. Baiklah, untuk waktu ini di cerita-cerita di sebalik berita, kalau di pertama tadi bersama dengan Shah Harizal perkongsiannya hari pertama PKPB di KK dan juga 2 kawasan yang lain. Untuk waktu ini saya nak bersama dengan Ridauddin Daud kerana kalau diikutkan jadual liputan tu Ridauddin ditugaskan untuk membuat satu tugasan berkaitan dengan kempen bersuara bukan kebebasan berbohong. Ya, kadang-kadang mungkin orang yang tak pernah masuk ke dalam bilik berita ni ramai tak tahu, mungkin orang ingat wartawan ni kena pergi keluar untuk mendapatkan bahan berita, betul. Buat liputan, pergi interview masyarakat ini, pemimpin itu untuk mendapatkan bahan berita. Tak ramai yang tahu kadang-kadang di bilik berita pun ada wartawan yang dah ditugaskan untuk standby saja untuk proses story, untuk membuat kerja-kerja dan juga bahan berita yang lain lah. Untuk tugasan ini mungkin boleh dikongsikan apa juga dia punya tumpuan untuk tugasan Ridauddin. Baik, tugasan saya ini lebih kepada berita palsu dan sebenarnya berita palsu ni saya dah mula beberapa bulan lepas pun sebenarnya dan kalau boleh saya ada kongsikan satu artikel berita palsu yang pernah membuatkan kita ramai tertipu sebab dulu masa kita kecil memang banyak. Berita palsu ni sebenarnya isu lama. Saya rasa tahun 2000, 1980, mungkin tahun 1950-an pun ada, cuma pada waktu itu mungkin tidak dinamakan sebagai berita palsu tapi dinamakan sebagai propaganda. Dan propaganda itu disebarkan dan mencetuskan kebimbangan. Jadi itu digunakan biasanya tak silap saya dalam perang-perang terdahulu. Dan sekarang bila masa zaman saya belajar sekolah rendah, sekolah menengah, ada beberapa berita palsu yang seperti saya kongsikan sekarang. Seperti contohnya anak derhaka disumpah menjadi anjing lah, ikan pari dan berbagai-bagainya. Sebenarnya itu semua selepas kita dah meningkat dewasa dan selepas internet dah mula menjajah hidup kita, kita dapati bahawa semua cerita-cerita yang disebarkan pada waktu itu sebenarnya adalah berita palsu, tidak benar sama sekali. Tapi apa yang boleh dikatakan pada waktu itu, berita-berita itu walaupun palsu, tapi kita tidak tahulah sebab kita pun akses pada maklumat kurang pada waktu itu. Tapi di sebaliknya pasti akan diselipkan satu pengajaran, iaitu supaya hormati ibu bapa, jangan derhaka kepada ibu bapa. Dan berita ini adalah berita yang macam Fauzi cakap ni, berita yang saya ambil ketika saya berada di pejabat. Saya search di dalam internet beberapa sumber dan kemudian saya kumpulkan beberapa sumber untuk pastikan sama ada benda ini betul. Sahih atau bukan tidak. hanya pada satu sumber baru kita keluarkan, tidak. Saya cek beberapa sumber dan sekiranya cerita yang lebih kurang sama, ya itu boleh dikatakan sahih. Jadi itulah yang saya lakukan hanya di bilik berita. Dan kemudian semalam saya ada di bilik berita juga kebetulan Ketua Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik datang ke studio kita agenda Awani malam tadi dan kemudian saya ditugaskan untuk menembual beliau berkaitan dengan berita palsu dan apa yang
sekarang MCMC tengah menggerakkan kempen kebebasan bersuara, bukan kebebasan berbohong ataupun freedom of speech, not freedom of lies. Jadi itu sebenarnya adalah satu konsep ataupun kempen saya fikir agak menarik kerana menurut beliau kalau sekiranya berita palsu ni akan tersebar selagi adanya permintaan daripada masyarakat. Permintaan tu pelbagai cara. Contohnya kita dapat berita palsu, kita dapat satu berita yang kita tak tahu palsu atau belum, dan kemudian mungkin kerana kita suka baca, nampak macam menarik, kita sebarkan. Dan orang lain pun rasa macam menarik, orang lain sebarkan, orang lain sebar, itu adalah permintaan yang dimaksudkan. Jadi selagi adanya benda itu, selagi itulah perkara ini tidak akan selesai. Jadi boleh kita dengar sikit apa yang Dr. Fadlullah cakapkan pada semalam kepada saya. Berkaitan dengan berita palsu. Ya. Tetapi kalau kita sebagai pengguna masih lagi suka membaca fake news dan panjangkan kepada kawan, maka masalah itu akan sentiasa berterusan. Jadi ini bukanlah masalah dari segi kawan selia, tetapi kadang kena lihat pada diri sendiri juga. Itu tadi daripada Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, sebab Dr. Fadlullah semalam menjadi tetamu bagi program Agenda Awani, tapi semalam fokus perbincangannya berkaitan dengan jendela pasal jaringan internet yang sebagai inisiatif kerajaan lah. Tapi Ridauddin sempatlah mengambil kesempatan di akhir program itu sebelum Dr. Fadlullah pulang, sempatlah bertanyakan tentang isu berita palsu. Dan sebenarnya seperti yang anda saksikan pada awal tadi yang saya tunjukkan tadi di astroawani.com, memang betul Ridauddin ada pernah menulis tentang berita palsu yang pernah buat ramai tertipu. Kalau anda nak baca seperti yang disebutkan, yang anak derhaka lah, apalah, cerita-cerita dongeng yang menjadi menjadi bahan rujukan orang kita dahulu. Inilah antara yang dikumpulkan oleh Ridauddin. Baik Ridauddin, bercerita tentang berita palsu ini, mungkin sudah tentu skop tugasan dan juga tumpuannya bukan tentang ini berita palsu, ini tidak, ini sahih. Sebab kita tahu dalam fasa pandemik pada mula PKP masa 3 bulan yang pertama daripada bulan Mac itu pun, selain pada tugas frontliners ni untuk memerangi COVID-19, Tan Sri Nur Hisham pun ada mengatakan cabaran yang salah satu yang lagi besar adalah cabaran untuk berita palsu. Betul. Mungkin dalam skop SKMM ataupun MCMC, sebab semalam Ridauddin pun ada bertanyakan tentang ini. Mungkin boleh dijelaskan tentang apa tindakan yang boleh diambil kepada mereka yang menyebarkan berita palsu ni. Okey, baik. Kalau mengikutkan apa yang MCMC kongsikan, sebenarnya MCMC sangat tengah aktif melakukan siasatan dan ada beberapa, tak silap saya ada 4 perkara yang ditekankan. Pertamanya adalah melihat kepada dalam memerangi ini ada beberapa strategi, iaitu pertamanya bekerjasama dengan syarikat luar negara untuk kesan, dan juga kalau boleh bila ada saja apa-apa yang berita yang dilihat palsu, bekerjasama dengan syarikat itu untuk menurunkan berita itu supaya tidak lagi tersebar dengan meluas. Dan kemudian ada juga melaksanakan kempen yang macam saya cakap tadi, freedom of speech not freedom of lies. Memang itu memang digerakkan di seluruh Malaysia dan nampaknya memang setakat ini kesedaran, mungkin MCMC kata mungkin tidak begitu ni, mungkin tak ramai orang takut, tapi kalau kita macam saya juga sebagai pengawal media, nampak sebenarnya perkongsian berita palsu itu nampaknya semakin berkurang. Mungkin disebabkan kempen itu, atau mungkin juga kesedaran itu dah semakin meningkat, tapi boleh nampakkan semakin kurang. Jadi mungkin kita boleh dengar sikit apa lagi plan yang direncana oleh MCMC untuk memerangi berita palsu ini. Juga melakukan siasatan sekiranya ada laporan bersama dengan polis, dan kalau kita jumpa pelaku salah tu, maka polis akan mengambil tindakan berasaskan pada akta-akta sedia ada. Dan yang keempat adalah kita sentiasa berhubung rapat dengan agensi-agensi lain, kerana terdapat juga cara-cara lain untuk kita membenteraskan adanya fake news tersebut. Bukan satu atau dua, tapi lebih kepada 4 tindakan yang digariskan oleh SKMM ataupun MCMC dalam mana untuk membanteras ataupun mengekang penularan berita palsu. Okey, lebih kurang dalam 1 minit yang terakhir. Ini laporan khas ataupun special report ataupun tugasan biasa? Ini tugasan biasa yang sudah dikeluarkan malam tadi dan juga pagi tadi segi online. Kita ada juga Awani Byte. Saya rangkumkan semuanya untuk sedarkan bahawa berita palsu ini sebenarnya satu perkara yang sudah lama berlaku. Masih lagi berlaku pada 2020 yang kita digemar-gemarkan sebagai negara maju pada 2020, masih lagi berlaku, dan sayangnya masih lagi ramai percaya dan terpedaya dengan berita palsu. Jadi seperti apa yang kita lihat, MCMC kalau ikut pada Dr. Fadlullah, nampaknya mereka serius untuk mengambil tindakan, mereka serius melakukan siasatan, mereka serius memantau, tapi yang penting kena ada laporan daripada
rakyat Malaysia sendiri. Kalau nak mengharapkan MCMC memantau segalanya mungkin agak sukar kerana ramai berjuta di Malaysia ni. Jadi sekiranya rakyat Malaysia kalau ada melihat sesuatu yang tidak elok atau mungkin kita pasti itu adalah berita palsu, boleh laporkan kepada MCMC. Dan kepada mereka yang suka sangat menyebarkan berita palsu ni, satu je saya nak cakap, jaga-jaga, ada yang memerhati. Jaga-jaga, ada yang memerhati dan seperti yang selalu kita ingatkan, tak pasti janganlah kongsi. Seperti yang dikatakan oleh Ridauddin Daud tadi, anda boleh terus ke asrowani.com, ada perkongsian dikumpulkan secara awanibat. Awanibat ni dia macam secara ringkaslah video kami kongsikan tentang laporan berita ataupun laporan bahan bacaan itu untuk lebih kita faham dengan lebih jelas. Anda boleh terus ke asrowani.com, ada #awanibat, berita palsu, kisah yang bagai tiada pengakhiran, disediakan oleh Ridauddin Daud. Terima kasih kepada Ridauddin atas sempat dalam cerita-cerita di sebalik berita kongsikan berkaitan dengan kempen bersuara bukan kebebasan berbohong. Baiklah, saya kira itu saja untuk waktu ini cerita-cerita di sebalik berita Saifuddin. Kita jumpa lagi.